Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam, ayuhal ikhwa al-ahibba fi hadha an-nahar al-mubarak sanata'allam ma'akum jami'an wa nuwassil darsana al-madi fi al-mustawa al-khamis li maddati af'al asy-syuru'. Jadi kita kepada pelajar-pelajar tahfiz semuanya, insya-Allah kita akan sambung tajuk kita yang lampau pada level 5. Sebelum ni kita dah belajar af'alur raja dan af'alul muqarabah. Af'alur raja, af'al muqarabah. Wa nuwassil darsana al-yawm ila af'al asy-syuru'. Af'al asy-syuru'. Naam, af'al asy-syuru'. Syuru' ini ada daripada syara'a, syuru'. Af'al asy-syuru'. Jadi af'al asy-syuru'. Sanata'allam yaum an af'al asy-syuru'. Af'al asy-syuru' bimakna al-fi'l alladhi yadullu ala bidayati al-fi'l. Makna dia adalah fi'il yang menyatakan dimulainya satu pekerjaan. Jadi di sini ni yang pertama tu adalah af'al asy-syuru' menandakan setiap kata kerja yang menandakan dimulainya suatu perbuatan. Makna dia mulai. Mulai. Secara singkat dia makna dia mulai. Contoh dalam kitab ni, ansya'a. Dalam kitab dia buat ansya'a al-ustadhu. Ansya'a al-ustadhu yashrahu ad-darsa. Contoh dalam kitab. Jadi ansya'a ni termasuk kepada af'alus syuru'. Ni salah satu daripada af'alus syuru'. Jadi ansya'a ni salah satu daripada af'alus syuru'. Makna dia apa? Mulai. Ini salah satu af'alus syuru'. Apa saja lagi af'alus syuru' yang lain selain ansya'a? Itu ada akhadha, tafiqa, syara'a, alika, bada'a, ibtada'a, qama, habba, inbara, ansya'a. Ada lagu dia kan Ustaz Kamal? Ustaz Kamal? Lagu dia ada kan? Macam mana lagu dia Ustaz? Ingat Ustaz? Tafiqa. Nanti boleh nanti tanya, boleh tengok lagi di halaman Pusat Tahfiz At-Taqwa tu, tengok yang bila Ustaz Syahid atau Ustaz Farhan bagi lagu. Di lagu tu ada tentang af'alus syuru'. Apa saja af'alus syuru'? Ada akhadha, tafiqa, syara'a, alika, bada'a, ibtada'a, ansya'a, ja'ala, yaj'alu, qama, habba, inbara. Semua tu dimaknakan memulai. Mulai makna dia. Jadi kalau antum tu jumpa akhadha, berarti di awal ayat dia berkemungkinan makna dia memulai, sebabkan dia termasuk af'alus syuru'. Macam tu juga tafiqa, syara'a, alika, bada'a, ibtada'a, qama, ansya'a, ja'ala, yaj'alu, habba, inbara. Tu dia. Ansya'a, tafiqa, macam mana? Alika, macam mana Ustaz? Ansya'a, tafiqa, akhadha, boleh? Dia pakai lagu, biar senang sikit. Ansya'a, tafiqa, akhadha, ja'ala, bada'a, macam tu.
syara'a alika habba ibtada'a. Habba ibtada'a imbaro. Macam itulah. Suara saya memang agak sedap sikit. Saya minta maaf lah. Suara saya sedap sikit. Bukan tak sedap, sedap. Jadi itu ansya'a. Jadi fi'il-fi'il atau kata kerja yang dimaknakan mulai. Kalau yang sekarang kita ambil adalah ansya'a, contoh dia. Ansya'a al-ustadzu yashrahu darsa. Di dalam kitab dijelaskan ansya'a ni dia sama macam kana. Macam yang fi'il sebelum ni, macam af'alul muqarabah, semacam dengan af'alur raja', dia serupa macam kana. Dia serupa sangat macam kana. Maknanya dia mempunyai isim dan mempunyai khabar. Berarti ansya'a ni ada isim dia. Ini isim dia. Ini isim ansya'a, ini khabar dia punya. Ini isim dia, ini khabar dia, ni sekali dengan yang ni. Ini isim dia, ini khabar dia. Sama macam yang af'alul muqarabah semalam, sama macam af'alur raja'. Dia mempunyai isim dan dia mempunyai khabar. Isim dia mesti rafa' sama juga. Isim dia mesti rafa' atau marfu'. Khabar dia mesti berbentuk fi'il mudhari' sama juga. Jadi khabar dia pun mesti juga fi'il mudhari'. Cuma makna dia saja yang beza. Yang semalam af'alul muqarabah bermaknakan hampir. Lepas tu af'alur raja' memaknakan af'alur raja' semoga atau mudah-mudahan. Kalau yang sekarang dimaknakan mulai. Kalau sini makna dia, sini isim dia ustaz. Maknanya ustaz mulai. Mulai ini atau mula. Ustaz mulai. Bahasa Melayu mulai. Mulai. Ya, Haji. Mulai, Haji. Bahasa Melayu mulai. Jadi kalau sini ustaz mulai, ustaz memulai. Ustaz mulai menjelaskan tajuk. Ustaz mula menjelaskan tajuk. Ustaz ayah mulai menjelaskan. Mulai betul. Saya tak pandai bahasa Melayu. Mulai menjelaskan tajuk. Ustaz mulai menjelaskan tajuk. Berarti ini isim dia. Ini ismun ansya'a. Ini ismun ansya'a dan dia rafa'. Sama macam af'al muqarabah. Ansya'a ni pada ni makna dia mulai. Ustaz mulai yashrahu. Yashrahu inilah khabar dia. Jadi kita cakap khabar dia kan mesti dalam bentuk fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari' ni. Ni fi'il mudhari'. Ni ada huruf mudhara'ah dia. Ni khabar ansya'a. Khabar ansya'a mesti dalam bentuk fi'il mudhari'. Kita buat dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mesti kita jelaskan i'rab dia. Fi'il mudhari' dia dalam keadaan rafa'. Sebab tak ada amil nasab, tak ada amil jazam. Sebab tu dia rafa'. Marfu' dia. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Sebabkan dia sahihul akhir. Sebabkan dia sahihul akhir. Jadi makna dia yashrahu ni makna dia memberi pensyarahan, memberi penjelasan. Ad-darsa ni pelajaran. Maknanya apa? Ustaz mula atau mulai menjelaskan. Ustaz mula menjelaskan pelajaran. Ustaz mula menjelaskan pelajaran. Yang ini ni menjelaskan. Fi'il, macam kita cakap sebelum ni, fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia mustatir huwa. Ustaz mula menjelaskan pelajaran, akan pelajaran. Ini sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi mesti nasab. Tanda nasab dia fathah. Kenapa fathah? Sebabkan dia isim mufrad. Jadi sekarang kita nampak daripada contoh ni bahwasanya af'alus syuru' yang nampak kita contoh sekarang ni ansya'a, dan nanti ada lagi af'alus syuru' yang lain, tawfiqa, syara'a, alika, bada'a, ibtada'a, ansya'a, qama, ja'ala, yaj'alu, habba, imbara. Yang semua tu dimaknakan mula atau mulai. Maknanya sini ustaz mulai menjelaskan pelajaran. Itu makna dia.
Sekarang ini adalah af'alus syuru'. Cuma kita tetap jelaskanlah, sebabkan dia fi'il madi, kita buat dulu fi'il madi. Macam semalam, supaya macam semalam. Dia mabniun ala al-fathi. Dia al-fathi. Sebelah dia kita jelaskan, dan dia sebagai af'alus syuru'. Dia makna dia mulai. Ustaz mula atau ustaz mulai menjelaskan pelajaran. Jadi ini contoh daripada af'alus syuru'. Dari sini kita boleh ambil kesimpulan bahawasanya af'alus syuru' memaknakan kata kerja yang dimaknakan memulai atau mulai. Ada kawan-kawan dia ansya'a, ada lagi banyak lagi kata kerja yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kata kerja. Dia mempunyai isim, yang isim ansya'a ni mesti rafa'. Dia dah punya khabar, yang khabar itu mesti dalam bentuk fi'il mudhari'. Itu dia. Jadi itu yang kita fahami. Ini baru satu contoh. Kita ambil contoh dalam yang ada dalam kitab ni. Kita ambil contoh dalam kitab. Okey, 3 contoh. Dalam kitab ada di muka surat 100, 103. Dalam kitab muka surat 103. Okey. Yang pertama adalah akhadhal usfuru yatiru. Tafiqat, yang kedua tafiqat Fatimatu taqra'ul Quran. Yang ketiga yaj'alut tiflu yabki. Kita ambil yang pertama dulu. Akhadha al-usfur yatiru. Akhadha al-usfur yatiru. Akhadha mulai, al-usfur makna dia burung, yatiru terbang. Yatir. Akhadha. Akhadha ni termasuk kepada af'alus syuru'. Akhadha. Tapi kita mesti buat dulu. Dia kan bentuk fi'il madi. Dia bentuk fi'il madi. Fi'il madi. Dan dia mabniun ala al-fathi. Al-fathi. Dan dia termasuk kepada af'alus syuru'. Mula. Mana isim dia? Dia kalau kita terjumpa af'alus syuru', mesti kita cari mana isim dia punya, mana khabar dia. Ini isim dia, ini isim burung. Ini ismun akhadha. Ismun akhadha. Isim akhadha rafa, kita buat marfu'. Tanda rafa dia dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad tunggal. Yang memandangkan satu, singular noun.
burung itu mulai yatiru. Burung itu mulai ya bahasa sini ya, mulai. Kalau Indonesia mulai. Burung itu mulai yatiru. Yatir makna dia terbang. Inilah sebagai khabar daripada akhadha. Ini khabar dia, khabar akhadha. Cuma kita kena jelaskan lagi. Dia kan fi'il mudhari. Kita kan tadi cakap khabar dari akhadha mesti dalam bentuk fi'il mudhari. Kita buat di sini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dia rafa' marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Dah jumpa kita isim dia, dah jumpa tak khabar dia, dah cukup dah. Makna dia apa sekarang? Burung itu mulai terbang. Jadi burung itu mulai terbang. Jadi ada af'alus syuru', ada isim ini af'alus syuru' dia adalah akhadha, ada isim akhadha, ada khabar akhadha. Khabar dia mesti dalam bentuk fi'il mudhari'. Yang akhadha di sini makna dia bukan mengambil lagi, tapi makna dia mulai, bukan mengambil lagi, mulai. Mulai. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tafiqat Fatimatu taqra'ul Quran. Tafiqah ni pun sama macam af'alus syuru' yang lain. Akhadha, tafiqa, syara'a, alika. Ada tafiqa sana. Sekarang dia pakai tafiqat. Pakai ta di ujung dia. Ada ta di ujung dia kan. Itu je, senang ni. Kalau antum dalam fi'il atas tak pening lah ada ta sana. Sebabkan isim dia mu'annas, sebab tu dia pakai ta. Tafiqa. Dia termasuk kepada af'alus syuru'. Kita buat dulu, jangan dibuat terus fi'il af'al syuru'. Kita buat dulu dia fi'il madhi, mabniun ala al-fathi. Dan dia termasuk kepada af'al asyuru'. Dah. Dia termasuk pada af'alus syuru'. Ada af'alus syuru'. Tadi macam kita cakap tadi, cari isim dia, cari khabar dia punya. Mana isim dia? Fatimah ni lah isim dia. Fatimah ni isim dia. Ini isim daripada tafiqat. Isim pada tafiqat. Isim pada tafiqat ni mesti rafa'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Fatimah termasuk jenis apa? Jenis isim ghair munsharif. Kita buat isim ghair munsharif bawah ni. Ismun ghair munsharif. Fatimah mulai. Fatimah mulai. Okey. Mulai apa Fatimah? Taqra'ul Quran. Mulai membaca Al-Quran. Ini khabar dia. Khabar dia kan kita cakap dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini khabar dia. Berarti kita buat sini. Khabar tafiqat. Tapi khabar tafiqat dia dalam bentuk fi'il mudhari' kan? Ada af'al syuru' di sini. Ada af'al syuru', ada huruf mudhara'ah di sini. Dia fi'il mudhari' ada ni huruf mudhara'ah dia. Kita buat dulu fi'il mudhari'. Sebabkan dia fi'il mudhari', kita buat jelaskan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia rafa', marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Sebabkan dia sahihul akhir. Soal akhir. Berarti khabar daripada tafiqat mesti dalam bentuk fi'il mudhari', macam yang cakap sama kitab tadi. Mesti dalam bentuk fi'il mudhari'.
Membaca. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Siapa yang membaca? Tak mungkin Al-Quran kan yang baca. Fa'il di mana? Fa'il dia mustatir, hiya. Hiya ni rujukkan kepada Fatimah. Dia rujuk kembali pada Fatimah. Fatimah mulai membaca Al-Quran. Ini jadi maf'ulun bi. Membaca akan Al-Quran. Sebab taqra'u, qara'a yaqra'u, fi'il muta'addi. Perlukan objek, perlukan maf'ulun bi. Maf'ulun bi mesti nasab, mansub. Tanda nasab dia fathah sebabkan dia sebabkan dia isim mufrad. Ini pun tadi kita terlupa sini. Mana fa'il dia? Ada fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia mustatir huwa. Huwa ni rujuk kepada al-usfur, kepada burung tu. Ini pun macam tu juga. Yang kedua kita balik. Berarti sini makna dia adalah Fatimah mulai membaca Al-Quran. Jadi Fatimah mulai membaca Al-Quran. Okey. Ini contoh yang kedua. Jadi kalau antum nak buat ayat, isim daripada af'alus syuru' ni adalah muannas, contoh macam ni isim dia. Af'alus syuru' dia antum tambah ta yang sukun tu di ujung dia atau tak taknis dia, bagi ta taknis. Kalau dia muannas, tapi kalau dia muzakkar isim dia tak payah pakai ta taknis. Tak payah pakai ta yang menandakan muannas tersebut. Okey, kita sambung yang ketiga. Yaj'alu at-tiflu yabki. Ada yaj'alu. Yaj'alu di sini makna dia bukan menjadikan. Dalam ayat ni bukan menjadikan makna dia. Walaupun dalam ayat yang lain makna dia boleh menjadikan, tapi di dalam ayat ni dia tak menjadikan makna dia. Makna dia apa? Mulai. Dia termasuk pada af'alus syuru'. Sebab dia af'alus syuru' ada ja'ala yaj'alu, boleh fi'il madi dia punya, boleh fi'il mudhari' dia punya, ja'ala yaj'alu. Okey, dalam kitab tu ada. Tu yaj'alu ni adalah af'alus syuru'. Sekarang af'alus syuru' dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Ni huruf mudhara'ah dia ada ya. Bukan lagi fi'il madi. Kalau sini af'alus syuru' dia fi'il madi. Ni fi'il madi. Tapi kalau yang ni dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia rafa' marfu'. Dan rafa' dia dhammah. Kenapa dhammah? Sahihul akhir. Dan dia termasuk kepada af'alus syuru'. Mulai. Kita cakap tadi di awal, ada af'alus syuru', cari isim dia punya, cari khabar dia. Mana isim dia? Ni isim dia. At-tiflu, anak kecil. Okey, ini sebagai ismun yaj'alu. Ini isim yaj'alu. Isim dia dalam keadaan rafa', kita buat macam ni marfu'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Sebabkan dia isim mufrad. Anak kecil itu mulai. Mulai apa dia? Ini sebagai khabar dia. Khabar yaj'alu. Ini khabar dia. Khabar dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Kita buat di bawah dia fi'il mudhari'. Tanda rafa' dia marfu', tak, sebab tak ada amil sebelum dia. Tanda rafa' dia apa sekarang? Di sini ada ya, ada huruf ilat di belakang dia. Berarti dia berarti tanda rafa' dia dhammah tak tampak. Kenapa? Sebabkan dia mu'talul akhir. Mu'tal akhir. Di ujung dia ada huruf ilat. Ini dia pembelajaran kita tentang af'alus syuru'. Berarti yang ketiga ni makna dia apa? Anak kecil tu mulai menangis. Dia mulai menangis. Jadi kalau
Anak kecil dia mulai menangis. Jadi kalau antum dah besar tak boleh menangis. Jadi ada 3 contoh dia. Ada 3. Yang pertama, akhadhal usfuru yatiru. Burung itu mulai terbang. Dia mulai terbang. Yang kedua, tafiqat Fatimatu taqra'ul Quran. Fatimah mulai membaca Al-Quran. Betul bahasa Melayu dia? Betul? Yaj'alut tiflu yabki. Anak kecil tu mulai menangis. Yabki tu makna dia menangis. Sebelum kita akhiri, yabki ni kan fi'il. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Mesti ada fa'il. Fa'il dia mustatir huwa. Balik kepada at-tiflu. Jadi khabar dia tu selalu mempunyai fa'il yang mustatir, yang kembali dirujukkan kepada isim dia punya. Itu dia. Jadi kalau antum tengok daripada 3 contoh ni, fa'il yang di khabar ni selalu rujuk kepada isim daripada af'alus syuru'. Sini fa'il yang diyatiru rujuk kepada isim akhadha. Fa'il yang daripada taqra'u selalu rujuk kepada isim daripada taufiqa. Fa'il yang ada di yabki ni rujuk kepada isim yaj'alu. Jadi fa'il dia rujuk ke sana. Itulah hubungan antara itulah penjelasan tentang af'alus syuru'. Jadi af'alus syuru' tu apa tadi yang pertama? Dia bermaknakan mulai. Lepas tu yang kedua, dia mempunyai isim dan khabar. Khabar dia mesti dalam fi'il, bentuk fi'il mudhari'. Sama macam af'alul muqarabah, sama macam af'alur raja'. Yang ketiga apa dia? Dia ada af'alus syuru' tu ada 11 tadi yang kita buat tadi. Ada akhadha, ada tafiqa, ada syara'a, ada aliqa, bada, ibtada, ansya'a, qama, habba, imbara, ja'ala, yaj'alu. Sak Kamal tak nyanyi? Tak payah. Okey. Jadi tu af'alus syuru'. Daripada yang kita tengok tadi tu, insya-Allah sudah cukuplah menjelaskan tentang af'alus syuru'. Ini ada di muka surat 103 di dalam kitab Al-Fatih karangan Ustaz Samsul Ma'arif. Ni af'alus syuru'. Maknanya dia sama macam af'alul muqarabah, af'alur raja', af'alul raja', af'alul muqarabah. Urai dalam bahasa Arab. Na'am. Fabil haqiqah minal mustahsan an nata'allam هذا الموضوع باللغة العربية وليس باللغة الملايوية لأن نرقي لغتنا العربية. إذن نحن نأتي بالخلاصة باللغة العربية. إذن هنا نتعلم عن أفعال الشروع. فأفعال الشروع تحتاج إلى الاسم لأفعال الشروع وخبر لها. Jadi تحتاج إلى الاسم والخبر. فالاسم لأفعال الشروع يكون مرفوعا. لابد أن يكون مرفوعا. وأما خبر لأفعال الشروع لابد أن يكون من الأفعال المضارعة، من الفعل المضارع. نعم. وكل الفاعل للفعل المضارع الذي في محل خبر أخذ لابد هناك الفاعل يرجع إلى الاسم لأخذ. نعم. ثم كما كتب في الكتاب بأن أفعال الشروع كثيرة جدا. منها أخذ، طفق، شرع، علق، بدأ، ابتدأ، قام، أنشأ، يجعل، هب، انبرى. كل هذه من أفعال الشروع. إذن عليكم أن تقرأوا الكتاب وهناك الجدول فهذا الجدول يكون فهذا الجدول جيد جدا لأن تفهم عن أفعال الشروع. فإذن الأول أفعال الشروع بمعنى بداية الفعل. نقول نبدأ الفعل، mulai. ثم هناك الاسم لأفعال الشروع وهناك الخبر لأفعال الشروع.
kama anna na'rif qa'idatu li kana wa akhwatuha kamisli hadha. ولكن الخبر لأفعال الشروط لابد أن يكون من فعل مضارع. نعم. نعم. فهذه الخلاصة لكم باللغة العربية. أنا أرجوكم أن تفهموا قاعدة لأفعال الشروط وتمارسوا في بيوتكم بأن تركبوا جملة فجملة بهذه أفعال الشروط أم بأفعال الرجاء أم بأفعال المقاربة فلا تناموا بكثير فلا تأكلوا بكثير ولكن تتعلموا بكثير. نعم. نعم. إذن نختم بلحظة ثم بعد ذلك نأتي بالتمرينات وننظر إلى التمرينات لأن نفهم بدقيق عن هذه أفعال الشروط. Nah, jadi selepas ni kita rehat sekejap. Kita akan tengok tamrinat dia, latihan-latihan dia, tadribat dia, drills dia. Semoga dengan adanya tamrinat itulah sebenarnya kita nak kuatkan kepahaman kita. Li taqwiyati fahmina. Nah, syukran ala husni timamikum. Akhirul kalam aqulu lakum astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit lagi insya-Allah kita jumpa.